Tak bangun. Kasih. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampak gelap ni. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, segala pujian kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak dengar suara? Subhanallah, sahabat-sahabat boleh dengar tak suara saya? Subhanallah. Ada yang kata tak dengar suara. Ya, ada yang kata tak dengar, ada yang kata perlahan sangat. Okey, cubaan suara. Okey, subhanallah, minta maaf saya tak baca, saya tak ni. Okey, tapi kenapa warna dia macam malap? Faham tak? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan boleh dengar ya suara saya. InsyaAllah, marilah sama-sama kita memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur. Penganjur majlis ilmu kita pada hari ini ialah Masjid Bandar Diraja Kelang. Masjid Bandar Diraja Kelang. Subhanallah. Jadi kita sedang bersiaran menerusi Masjid Bandar Diraja Kelang Utara, dan juga melalui saluran page Ustazah Asma Harun, membawakan tajuk yang sangat istimewa, iaitu isteri penarik rezeki keluarga. Masya Allah. Orang perempuan sukalah tajuk ni. Orang lelaki juga perlu beri perhatian. Isteri penarik keluarga bahagia. Subhanallah, Allahu Akbar. Ni kan kalau awak boleh settle, usah nampak gelap sini, faham? Jadi tak best. Isteri penarik keluarga bahagia. Masya Allah. Muslimin muslimat, dia mati Allah sekalian, dia memang tak ada yang baiknya. So, apa ni, sebelum ni tak ada. Sesungguhnya tak cuba cari. Ataupun ada yang pause lagi. Kenapa pause video Ustazah? Pause? Kenapa tu macam stop? Tengah pause Tak tadi kot mungkin time Syirah. Gerak. Mereka kata ada orang call kot. Macam lama je pause. Pause lagi ke dia ni? Video pause. Oh, saya yang start. Oh, masih lagi yang kata pause. Allahu Akbar. Ya, ada lagi yang kata pause. Okey. Mungkin yang kepada siapa yang sebab Syirah buat gitu tadi. Tapi dah on balik.
Tengok orang dah tak ada. Tengok tak? Dia dah turun jadi 100 lebih. Masuk balik. Ke guna telefon lama je. Jangan salah je telefon baru ni. Tak maaf ya. Sebab sebenarnya kita tengah test telefon yang baru. Tutup lah. Di IG, entah kenapa IG masalah line ke apa ke, wallahualam. Okey, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Terlebih dahulu sekali lagi kita ucapkan terima kasih pada pihak penganjur, iaitu Masjid Bandar Diraja Kelang Selangor. Terlebih dahulu yang dihormati Ustaz Hilmi bin Mat Hamin selaku pemangku pengurus Masjid Bandar Diraja Kelang. Seterusnya barisan ahli jawatankuasa Masjid Bandar Diraja Kelang. Seterusnya muslimin-muslimat yang dikasihi sekalian. Subhanallah, marilah sama-sama sahabat-sahabat di FB terutamanya untuk kita follow FB. FB Masjid Bandar Diraja Kelang Official. Subhanallah. Dan marilah bersama-sama kita menyumbang. Kan, menyumbang dalam bentuk keuangan. Kan, wakaf. Kan, infak sedekah kita kepada Masjid Bandar Diraja Kelang ini. Masya Allah, melalui akaun Maybank yang dikongsikan. Tapi ini memang tu je telefon yang baru ada. Sama. Try lagi lah sekali lagi yang tu. Try sekali lagi yang tu. Memang tak ni. Allahu Akbar. Okey, minta maaf ya sebab setup di IG tu ada masalah. Okey, sahabat-sahabat, saya bacakan dan sahabat boleh tulis ya. Nombor akaun ni, insya-Allah sama-sama kita memberi sumbangan dan infak kepada masjid. Insya-Allah pihak masjid akan memanfaatkan untuk jihad fi sabilillah. Kan, untuk membantu orang yang memerlukan, untuk kegiatan-kegiatan ataupun program-program agama kan. Subhanallah. Ini terang sikit. Okey. Nombor akaunnya adalah 562-469-323-653. Subhanallah. 562-469-323-653. Nanti tim tolong kongsikan ya akaun number pihak masjid Bandar Diraja Kelang Utara. Saya kan maksudnya menyarankan untuk diri sendiri dan sahabat-sahabat, bila ada saja macam pihak-pihak masjid kan, ada pihak-pihak yang terutamanya masjid surau kan, membuka peluang untuk kita berinfak, untuk kita bersedekah, maka kita terus ambil peluang tu. Kita nampak ada account number, lagi-lagi diyakini macam ni kan, kita buat program, kita dah siasat, ya masjid ni benar wujud, akaunnya betul. Jadi kita terus transfer online kan, dalam RM5 ke RM10 ke, sebab Nabi SAW sebut sadaqatun junnah, sedekah itu perisai daripada api neraka, sadaqatun burhanun sebagai saksi. Jadi mudah-mudahan di akhirat kelak banyak masjid yang menjadi saksi kepada sedekah kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, terlebih dahulu mohon maaf kepada pihak penganjur dan semua. Asal program kita pukul 10 hingga pukul 11 pagi. Tetapi kerana saya ada temu janji yang tidak boleh dielakkan dengan pejabat kesihatan, maka saya temu janji tadi sedang elok. Temu janji pula di Melaka. Sampai tadi sedang elok dan pukul 11. Sebab itu kita tunda. Temu janji tu perlu hadir untuk dapatkan dos booster sebelum pergi buat umrah. Jadi umrahnya lusa. Jadi alhamdulillah Allah permudahkan proses tersebut. Okey, alhamdulillah muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian. Tajuk sangat baik. Isteri penarik rezeki keluarga. Isteri penarik rezeki keluarga. Masya Allah. Ada orang tak setuju dengan kenyataan ni. Ada orang tak puas hati. Ada orang bangkang. Apa kaitan pula kan rezeki dengan isteri? Apa pula kaitan redha isteri dengan rezeki suami? Sebab kan ramai juga yang tulis, ramai yang sebut kalau isteri redha kan, kalau banyak belanja isteri, banyak layan isteri, banyak beri hadiah isteri, beri duit, maka rezeki lebih luas dan sebagainya. Baiklah, subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai orang Islam, kita yakin dan percaya bahawasanya yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberi rezeki, yang menurunkan rezeki
yang menetapkan berapa jumlah, banyak ke sikit ke rezeki. Subhanallah. Maka okey. Minta maaf sahabat di Syawani ni, saya rasa dah banyak kali tengok ayat yang sama. Saya tak tahulah, mungkin orang yang sama. Saya ingin mohon sedikit bantuan barang dapur susu baby. Saya kehabisan lauk untuk makan susu anak habis langsung. Macam ni ya Syawani. Saya minta komen-komen seperti ini sentiasa ada bila di live. Bukan saya saja, di mana-mana penceramah yang mohon bantuan, tak ada susu, tak ada makan, tak ada duit langsung, apa semua ni. Sila pergi ke page Sahabat Amal Care, kan, NGO kita, di bawah kami juga, di bawah kami sendiri yang uruskan. Nanti pihak kami akan buat sedikit call WhatsApp, kan, WhatsApp, video WhatsApp ke apa ke, untuk buat pengesahan. Benarkah dalam situasi yang betul-betul susah, kita akan minta tunjukkan anak. Sebab apa? Kita dapati dah banyak pihak yang menggunakan unsur emosi ni dalam meminta bantuan, kan, menyebut tentang anak kecil perlu susu, perlu pampers, anak kecil lapar. Tapi bila kita buat siasatan, sebenarnya tidak ada pun anak-anak tu. Jadi kita bila menguruskan duit orang ramai, memang kena buat kerja study lebih sikit, kena buat siasatan sikit, sebab kena amanah dengan duit orang ramai. Duit sendiri mungkinlah kita nak bagi-bagi je lah. Tapi bila menguruskan duit orang, itulah cabaran dan ujian dan kami perlu lalui. Jadi saya harap, kan, sahabat-sahabat, bila lihat yang ada orang yang minta derma macam ni, kita bukan bersangka buruk, tapi kita berhati-hati. Bukan saya nak ajak sangka buruk, diorang ni scammer, diorang ni tipu dan sebagainya. Cara kami ialah, kan, macam yang ni, mungkinlah Syawani ni, anda boleh DM dia, lepas tu ambil nombor telefon, lepas tu minta kita buat video call sekejap. Saya nak tengok anak yang dimaksudkan tu, boleh tak tunjuk kejap, maksudnya rumah macam mana. Sebab kami cakap begini ada sebab lah, macam tu. Jadi kalau dia jujur, dia betul-betul susah, dia akan tunjuk. Lepas tu kita minta ada isi tak nak tengok. Contohlah. Jadi kalau orang betul-betul memerlukan, dia minta sesuatu daripada kita, kita pun minta, dia akan bagi. Itu tips saya share ya, supaya kita ini tidak menggalakkan aktiviti scammer yang sangat aktif menggunakan pelbagai cara yang licik. Mereka mendapat kewangan yang begitu banyak. Saya bukan kata Syawani ni scammer. Saya cuma menjemput Syawani yang tulis ni, minta kehabisan lauk untuk makan susu anak habis langsung semua ni, untuk hubungi kami, kan, nanti kita kongsikan. Boleh DM kami, nanti kita akan bantu insya-Allah. Okey. So, kita pun cakap berkenaan dengan apa ni, kewangan ni, kan. Masya-Allah. Kalian yang nak membantu orang pun, kalau ada yang minta macam tu, buat macam tu. Boleh tak kita buat video WhatsApp call sekejap? Macam tu, kan. Kalau dia ni, dia akan bukan apa, kalau dia cakap, kita tak banyak kesan juga. Saya sendiri buat macam tu. Pasal dia tunjuk, ni ustazah anak saya, ni suasana rumah saya. Saya kata okey, insyaAllah. Minta maaf ya, kita terpaksa buat siasatan sikit. Ya, tak apa, faham. Sebab ramai yang tidak jujur. Okey. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, bila melibatkan persoalan rezeki, subhanallah, kita wajib beriman. Di dalam surah surah Saba ayat yang ke-24. Subhanallah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah, saya baca terus maksud. Bertanyalah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, siapakah yang memberi rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Terangkanlah jawabnya, ialah Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran, kan, dalam surah Al-Mu ada, dalam surah Yasin ada, Allah lah yang melapangkan rizki dan Allah lah yang menyempitkan rizki. Bukan manusia yang melapangkan dan menyempitkan rizki. Bukan isteri yang melapangkan dan menyempitkan rezeki. Bukan anak yang melapangkan dan menyempitkan rezeki. Bukan ibu bapa yang melapangkan dan menyempitkan rezeki. Subhanallah. Kita beriman dan faham dulu perkara tersebut. Yang menyempitkan dan melapangkan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila Allah melapangkan rezeki bagi orang kafir, bagi orang musyrik, kepada pelaku maksiat, itu hak Allah, untuk Allah lapangkan, untuk Allah limpahkan kekayaan. Bahkan manusia-manusia yang paling kaya di dunia ini pun masih lagi ranking 100 yang pertama dunia, bahkan ada di kalangan orang yang kafir yang tidak sembah Allah, yang menyembah selain daripada Allah.
Okey, itu perkara pertama yang harus kita berpegang dan yakin. Allah yang memberi rizki, Allah yang boleh mengambil semula. Allah yang boleh melapangkan, Allah yang boleh menyempitkan. Kan, Allah boleh memurahkan, Allah boleh memahalkan rizki kita. Subhanallah. Itu asas basic yang kita perlu faham. Dengan kita memahami dan meyakini prinsip akidah yang pertama ini, subhanallah, kan, sebagaimana firman Allah, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah yang memberi rizki kan yang tidak disangka-sangka dan sebagainya berkenaan dengan rizki. Maka apabila kan seseorang yang soleh, orang yang baik, lalu dia buat dia bisnes dan kita nampak bisnes dia tak maju kan, jika dibandingkan dengan orang yang kita tengok orang Islam juga tetapi tak menutup aurat, bahkan seksi pula, tapi rizki dia murah. Jadi di sini tak timbul persoalan. Kan, kenapa ya? Apa masalah orang ni nampak semayang tutup aurat, mesti ada problem mana-mana. Lepas tu kita pula buat kesimpulan. Dia ni kan walaupun teruk macam mana pun mesti ada kebaikan dia ni. Kan, yang menyebabkan rezeki dia murah. Mesti ada tip, mesti ada amalan-amalan yang dia sembunyikan ni. Itu adalah cara masa kita berfikir-fikir kan. Kita berfikir-fikir mengikut logik akal. Sebenarnya dari sudut akidah kita dah faham jelas. Allah yang Razak, Allah yang Ghani, Allah yang Mughni. Allah yang maha memiliki rezeki, Allah yang maha kaya dan memberi kekayaan. Allah berhak untuk memberikan kepunyaannya kan kepada sesiapa yang dia mahu, dan Allah berhak untuk menahannya. Kalau kita tengok Rasulullah sangat miskin. Subhanallah. Adakah Rasulullah hidupnya tidak berkat? Adakah Rasulullah hidupnya tidak beruntung? Begitu juga dengan para Nabi, para sahabat yang hidup susah. Pada rapat dengan Allah, taat kepada perintah Allah dan semuanya. Masya Allah. Jadi dalam hal ini, pertama kita beriman. Jangan menilai seseorang itu dengan kadar rizki. Kalau orang tu rizki limpah ruah, kita kata dia tu disayangi Allah. Ya, bukan itu semata-mata ukuran mereka yang dilimpahkan kan keberkatan dalam hidup dan sebagainya. Masya Allah. Perkara pertama yang kita perlu jelas. Yang kedua, tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Samalah juga kalau kita tengok ada seseorang tu contoh tiba-tiba bankrupt. Kita jangan terus kaitkan, boleh nak dikaitkan tetapi bukanlah ia secara langsung. Kita kata mesti adalah tu benda yang dia buat kemungkaran, Allah tarik rezeki dia tu. Allah boleh tarik rezeki seseorang itu tanpa sebab ataupun dengan sebab. Kan? Tetapi kita orang beriman tahu dan yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik yang merancang, sebaik-baik yang menentukan, sebaik-baik yang berkehendak. Jadi bila orang beriman ni kita tahu apabila Allah berkehendakkan sesuatu, itu adalah yang terbaik untuk hamba-Nya. Sama ada dalam keadaan buruk ataupun dalam keadaan yang baik. Masya Allah. Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Perkara prinsip yang kedua. Memang betul Allah lah yang maha memiliki total rezeki. Nak beri ke nak ambil, nak sempit ke nak lapang. Yang kedua pula, rezeki ini ada perantaraannya. Subhanallah. Jadi ini ada kaitan dengan perbincangan kita ni. Isteri sebagai penarik rezeki disebut. Isteri ini sebagai perantaraan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Okey, bila kita sebutkan yang kedua, prinsip yang kedua ni, adalah rezeki ni tak datang bergolek. Kan, ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada rezeki yang datang daripada amal soleh. Ada rezeki yang datang daripada usaha ikhtiar kita. Ada rezeki yang datang daripada pernikahan. Ada rezeki yang datang daripada anak-anak. Ada rezeki yang datang, perantaraannya adalah istighfar, selawat. Masya Allah. Ada juga rezeki yang datang perantaraannya kerana kita suka bersedekah. Masya Allah. Sebab itu kan kita tak boleh sebut isteri ini penarik rezeki. Bukanlah kata salah dari sudut secara total, tapi dari segi literalnya kita bimbang, ada salah faham. Jadi suami ni kan, apa yang isteri minta dia kena bagi. Sebab isteri guna ayat, bang, kalau awak nak murah rezeki, awak kena beri apa yang saya nak. Bang, awak tahu tak kenapa awak sempit rezeki? Sebab awak berkira-kira dengan saya. Cuba awak bagi, awak yakin nanti rezeki awak melimpah ruah, bisnes awak akan maju. Siapa yang menentukan rezeki ni? Bukan isteri. Subhanallah. Bila sebut perantaraan bukan confirm. Kan, bukan confirm. Terserah pada Allah nak beri atau tidak. Hasil daripada suami buat baik pada isteri ni bukan confirm. Subhanallah.
Kan, bukan confirm muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Walaupun perantaraan, tetapi itulah namanya antara dua lagi. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, sebenarnya saya sedang cari satu artikel yang sangat baik, sumber rezeki. Saya ni sebenarnya secara terus terangnya baru saja lepas injek vaksin Pfizer. Baru saja 30 minit yang lepas baru saja ambil vaksin Pfizer. Dia ada kaitan untuk saya, sebenarnya dah lengkap 2 dos Sinovac. Hari itu Sinovac. Ini bukan isu VIP ke apa ke ya, jangan salah faham. Ini memang ada proses yang kita boleh permohonan khas sebab akan menunaikan umrah kan. Okey. Jadi bagi yang Pfizer memang pergi ke sana tak ada isu, tapi bila Sinovac jadi bolehlah buat permohonan jika diluluskan kan, buat permohonan macam itulah. Jadi saya Sinovac itu tak ada efek sangat. Bila ambil mungkin lah ya, dia macam pening sikit, dia macam ada efek, ada kuat sikit mungkin ya. Jadi ada rasa macam dizzy sikit macam tu. Jadi saya ni kan insya-Allah lah cuba fokus juga dalam penyampaian. Kedua, saya pun dah siap-siap maksudnya makan Panadol kan. Makan Panadol sebab kita saya bimbang mengganggu kuliah ni lah. Tapi kita tahu saya ni kalau makan Panadol tu dia rasa macam ngantuk-ngantuk, keawangan sikit. Jadi insya-Allah lah saya tak tertidur ya ketika berceramah. Kita berusaha untuk habis lebih kurang 40 minit lagi masa kita. Jadi untuk mengelakkan dan supaya saya lebih fokus, saya nak menulis. Okey. InsyaAllah kita akan tulis papan putih sumber rezeki. Dan isteri ni salah satu daripada sumber rezeki yang Allah berikan. Salah satu perantaraan rezeki. Okey Syirah, jom kita nak fokus kat sini. Dan 8 sumber rezeki ini adalah menurut Al-Quran ya. Bukannya direka-reka ya. 8 sumber rezeki. Maksudnya sumber ini belum tentu diyakini dan confirm. Tetapi insya-Allah bila kita buat, insya-Allah kan menjadi perantaraan rezeki kita. Ni boleh tukar. Itulah kan, ada yang kata betul, ambil anak baru ambil untuk masuk sekolah kan, dia macam pening sikit kan. Masya Allah. Saya baru ambil setengah jam, mungkin setengah orang memang kena rehat dululah kan. Tapi insya Allah ikhtiar tuan-puan sekalian. Saya harapkan pergaduhan pro vaksin, anti vaksin ni berhentilah. Ya, maksudnya berhentilah pergaduhan ni. Maksudnya tak habis-habiskan saya tengok di page KKM apa semua, sesama kita ni asyik bergaduh. Yang paling baik saya rasa saling diam, bukanlah diam macam mana ya, saling menghormatilah. Subhanallah, menghormati hak dan pilihan masing-masing. Yang ambil vaksin tak perlu pelekeh, dan yang tak ambil vaksin tak perlu pelekeh kepada yang ambil vaksin dan sebagainya. Subhanallah, mudah-mudahan kita selalu menjagalah adab akhlak kita semua ya, insya-Allah. Okey, macam mana ya? Kamu tak ada yang, kan ada yang stand tu untuk letak tu. Okey, faham tak maksud Azhar? Okey, kita tengok. Wow, rasa macam tinggi lah pula ya. Kau Ustazah makin rendah. Ini memang tinggi macam ni selama ni memang tinggi gini? Dah, sebab dia memang batang kat sini. Lama saya tak live sini, biasa live kat rumah. Ke bila vaksin jadi makin rendah? Tak. Okey ya, subhanallah. Jangan salah faham, saya gurau ya. Jangan pula tiba potong. Masya-Allah. Tak apa. Okey, subhanallah, muslimin muslimat. Ada 8 sumber rezeki yang disebut di dalam Al-Quran. Yang pertama, kena letak sini lah rasa. Tak? Ni. Sini. Tu meja tu ada.
Okey. Secara ringkas saja. Ini yang pertama iaitu rizki yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini dalam surah Hud ayat 6. Rizki yang telah dijamin. Rizki yang telah dijamin. Surah Hud ayat yang ke-6. Boleh rujuk. Subhanallah. Surah Hud ayat yang ke-6, rizki yang telah dijamin. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberinya rizki. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Subhanallah. Setiap daripada kita dah ada rizki yang telah dijamin oleh Allah, yang telah ditetapkan oleh Allah. Sehinggalah sebelum saat dia mati, selagi itulah rizki yang dijamin itu sentiasa berterusan untuknya. Bahkan waktu keadaan dia tak berusaha pun, kalau rizki itu telah dijamin untuknya, maka dia akan mendapatkan rizki tersebut. Subhanallah. Kemudian yang kedua, rezeki yang tidak disangka. Awak kena alih. Okey. Rizki yang tidak terduga, yang tidak disangka-sangka. Ini adalah daripada surah At-Talaq ayat 3. Boleh buat nota ya, surah At-Talaq ayat yang ketiga. Rizki yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar di setiap kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rizki daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Jadi rizki yang tidak disangka-sangka ini Allah akan berikan kepada siapa? Wa may yattaqillaha. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Sebab itu beruntung orang yang saleh, orang yang beriman, orang yang bertakwa. Selalu dapat rizki yang tak disangka-sangka. Dan bila sebut pasal rizki, kita fahamlah rizki ini boleh datang dalam bentuk apa? Sihat, kasih sayang. Lagi apa lagi? Rezeki pasangan. Kan? Rezeki anak. Macam-macam. Duit tu ataupun harta tu hanya salah satu daripada bentuk rezeki. Subhanallah. Bagi orang-orang yang soleh, rezeki ilmu, rezeki disayangi oleh orang-orang yang disayangi Allah, itu rezeki yang sangat tinggi sebenarnya. Masya Allah. Yang ketiga pula, rezeki kerana anak. Kerana anak. Ini disebutkan anak, cucu semualah kan, yang melibatkan zuriat keturunan. Ini firman Allah dalam surah Al-Isra ayat yang ke-31. Surah Al-Isra ayat 31. Subhanallah. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Isra ayat 31, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah satu dosa yang besar. Subhanallah. Dalam firman Allah surah Isra ayat 31 ini jelas Allah sebut, janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. Ini berkenaan dengan bagaimana ya budaya masyarakat Arab yang membunuh anak perempuan hidup-hidup, ataupun budaya masyarakat Arab jahiliyah ni. Sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Nabi ni, kan boleh luasalah amalan-amalan khurafat dan sebagainya. Kepercayaan karut bahawa seorang perempuan, kan anak perempuan membawa bala, kan, membawa sial dan sebagainya. Dan kepercayaan seperti ini masih lagi wujud sehingga hari ini dalam kelompok-kelompok yang tertentu. Yang terpencil lah tapi masih ada kepercayaan-kepercayaan karut marut ni. Jadi
Tuan-puan di mata Allah sekalian, Islamlah yang membawa kebebasan dan memberi hak sebenarnya kepada wanita. Tapi hari ini suara-suara musuh Islam mengatakan Islamlah yang menyempitkan hak wanita, kan, yang menjadikan wanita double standard, kan, wanita standard yang lebih rendah daripada lelaki, tetapi sebenarnya tidak. Islamlah yang meningkatkan dan meninggikan martabat wanita sehingga wanita itu lebih mulia daripada seorang lelaki apabila menjadi ibu. Subhanallah. Kan, sehingga kan kedudukan ibu ni 3 kali ganda lebih tinggi berbanding kedudukan bapa. Tetapi bila dalam bab hubungan suami isteri, suami tu akan jadi nombor 1, isteri nombor 2. Bukan bermaksud perempuan itu lebih hina. Dia membezakan nombor 1, nombor 2 itu dari sudut peranan, dari sudut tanggungjawab, dari sudut amanah dalam menguruskan rumah tangga. Itu kita perlu jelas dan faham. Okey, sahabat-sahabat di mata Allah sekalian. Zaman jahiliah dulu, anaklah lahir dibunuh. Tapi sekarang lebih dahsyat daripada zaman Arab jahiliah. Sebab sebelum anak lahir dah dibunuh. Tahu mengandung digugurkan. Dan ramai juga hari ini yang berkahwin tetapi merancang untuk tidak ada anak. Bahkan mengehadkan cukuplah 2 contohnya. Sedangkan masih muda, masih lagi boleh melahirkan. Kerana apa? Bimbang. Takutlah bang tak cukup duit. Gini-gini. Bagi orang yang berkemampuan biasanya mengehadkan. Terbalik pula bagi orang yang susah kadang tu tak mengehadkan kan. Mereka terlebih yakin. Tapi hidup dalam keadaan susah, sederhana. Dan waktu yang sama, subhanallah, rezeki anak tu sentiasa ada. Ada je lah orang beri walaupun hidup miskin. Tapi biasalah netizen akan kecam. Dah tahu susah, miskin, kenapalah nak beranak, nak ramai anak dan sebagainya. Jadi perkara-perkara seperti itu perlu disebut, diperkatakan dengan cara yang baik. Dan itu berkaitan dengan rezeki yang Allah telah tetapkan untuknya. Itulah jumlah anak untuknya. Jadi perbincangan ulama memang ada hukum mengehadkan bilangan anak ni. Kan, sebahagian mengatakan haram. Sekiranya tidak ada sebab-sebab. Kesihatan tak ada masalah, kewangan tak ada masalah, tetapi kehendak. Dan ia lebih kepada bimbang. Oh, bimbang kok tak boleh nanti nak didik. Bimbang takut tak cukup duit. Nak membesar, kos besarkan anak sekarang tinggi, kos belajar tinggi dan sebagainya. Jadi di sinilah peringatan Allah dalam surah Al-Isra ayat 31. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Bahkan dengan adanya anak, rezeki kepada kamu iaitu ibu ayah ni juga akan bertambah. Okey, subhanallah. Yang keempat, rezeki kerana istighfar. Subhanallah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Nuh ayat yang ke-10 hingga 12. Masya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, rizki kerana istighfar ini dalam surah Nuh, kan, antaranya Allah SWT berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu iaitu istighfar. Nescaya sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Subhanallah. Jadi dalam surah An-Nur ayat 10-12 ni jelas menyebutkan Allah memerintahkan supaya memohon. Maka aku katakan kepada mereka, siapa Nabi Nuh katakan kepada umatnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, mohon istighfar, kan, selalu melazimi istighfar. Sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Nescaya jika Allah ampunkan kamu dengan istighfar kamu itu, nescaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Ini bagi orang yang kemarau, kebun dah nak mati, maka turunlah air hujan yang lebat, menjadikan punca rizki kepada tanaman-tanamannya, dan memperbanyakkan harta kamu dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Subhanallah. Sebab itu kita faham tadi, rezeki memang total milik Allah. Allah boleh beri, Allah boleh ambil, itu hak mutlak Allah. Namun kita sedang meneliti 8 punca rezeki ataupun perantaraan rezeki yang boleh kita usahakan. Yang pertama, kita faham ada rezeki yang dijamin. Kita boleh lihat bagaimana burung, bagaimana ulat, kan, bagaimana binatang-binatang yang mana Allah dah tetapkan rezeki untuk mereka. Mereka hidup harmoni saja. Walaupun mereka tu tak adalah keluar kerja dapat gaji ke apa, tapi hari-hari mesti ada makan, hari-hari ada minum. Kan, burung ni, tawakal burung ni kan. Tawakal burung, dia keluar cari makanan, lepas tu dia balik. Setiap hari begitu dan dia tak ada simpan. Dia tak adalah peti air ke nak simpan makanan. Kan, ni bekalan untuk 2 minggu ke, untuk sebulan. Kita je yang
tawakal manusia ni tak sekuat tawakal burung lah kan. Kita kena ada simpanan dalam bank lah kan, nanti nak guna kalau emergency apa semua dan sebagainya. Subhanallah. Okey, jadi ini 4 punca rezeki. Rezeki yang tak disangka disebut dalam surah At-Talaq, rezeki yang kerana anak cucu disebut dalam surah Isra, rezeki kerana istighfar. Okey, jadi kita nak ada 4 lagi rezeki menurut Al-Quran. Okey, kita sambung yang ke-5 sampai ke-8. 5, 6, 7, 8. Okey, rezeki yang ke-5 iaitu yang disebutkan sebagai rezeki kerana bersyukur. Okey, ini di dalam surah An-Nur ayat 32. Okey, rezeki kerana bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, subhanallah, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu kita dengar, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, pasti kami akan tambahkan nikmatmu ke atas nikmat ke atasmu, dan sekiranya kamu kufur dengan nikmat, maka nantikanlah azabku yang amat pedih. Jadi ada rezeki yang kita akan peroleh kerana banyaknya bersyukur. Dan bila bersyukur, antara ciri-ciri ataupun tanda-tanda kita sedang bersyukur, kita mengucapkan kalimah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah kan. Dalam kecil ataupun besar nikmat, dalam sikit ataupun banyak, dalam nikmat yang sekejap ataupun nikmat yang lama. Kita sentiasa bersyukur kepada Allah, dan antara ungkapan tanda-tanda ucapan syukur adalah Alhamdulillah. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi bersabda, Alhamdulillah tamla'ul mizan. Perkataan Alhamdulillah itu tamla'ul mizan, akan memenuhi timbangan mizan, timbangan amal soleh. Maksudnya besarnya pahala orang yang bersyukur, besarnya ganjaran yang Allah nak berikan kepada orang yang bersyukur. Sampai di akhirat kelak, dia punya timbangan mizan dia jadi penuh pahala. Subhanallah. Dan sebesar itulah ganjaran di akhirat kelak. Ganjaran itu sebelum di akhirat dah dapat juga di dunia, dan akan dapat rezeki hasil daripada dia suka bersyukur. Allah akan tambahkan nikmat. La azidannakum, pasti kami akan tambahkan nikmat ke atasmu. Subhanallah. Okey, kemudian rezeki yang ke-6 iaitu rezeki kerana, Ustazah tertukar tu tak apa. Rezeki kerana bernikah. Yang ni yang nak sebutkan ada kaitan dengan isteri ni. Rezeki kerana bernikah, sahabat-sahabat sekalian. Ini berdasarkan firman Allah surah An-Nur. Surah An-Nur ayat yang ke-32. Masya Allah. Okay, sebelum kita kupas yang ni, kita pergi dulu, kita tulis dulu. Ustazah tertukar. Bersyukur tadi surah Ibrahim. Sorry, ini surah Ibrahim ayat yang ke-7. Surah Ibrahim ayat ke-7. Manakala, okey, yang ke-7 kita tulis dulu. Rezeki kerana sedekah. Rezeki kerana sedekah iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat surah Al-Baqarah ayat 245. Subhanallah. Yang mana Allah berfirman, sesiapa yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah, qardun, pinjaman yang baik iaitu menafkahkan harta, iaitu sedekah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepadanya lah kamu dikembalikan. Subhanallah. Dalam hadis ini, dalam firman Allah ini jelas Allah menyebutkan, siapakah yang mahu memberikan pinjaman iaitu membawa masuk sedekah, infak di jalan Allah, iaitu menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat kali ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepadanya lah kamu kembali. Jadi ayat ini sekali lagi kita jelas, Allah lah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan siapakah yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ayat ini seolahnya Allah sangat lemah lembut dengan kita meminta supaya kita memberikan pinjaman. Bukannya beri terus, seolahnya pinjam. Yang cuba kita fikir dari sudut logik akal. Okeylah, kita ada duit 1,000.
1,000 ni kita kata okey lah masuk dalam akaun kita nama kita. Tapi hakikatnya diberi oleh Allah. Betul tak? Diberi oleh Allah 1,000 ni. Lepas tu kita fikir, diberi oleh Allah. Tak adalah Ustazah. Saya usaha sendiri, saya kerja, itu duit gaji saya. Tak adalah Allah beri, tiba-tiba ada dalam akaun ke. Itu usaha saya. Lepas tu kita akan tanya dia. Oh, kamu kerja? Ya, saya kerja, susah payah. Kamu kerja dengan apa? Dengan kudrat saya. Kudrat siapa bagi? Dia akan mula berfikir. Betul lah Allah yang bagi kudrat. Ada tak orang yang sebaya kamu lumpuh? Ada. Ada yang sebaya kamu tapi tak dapat kerja? Ada. Subhanallah. Kamu dapat kerja, Allah beri rezeki kerja. Kamu dapat buat kerja, rezeki Allah bagi kudrat. Subhanallah. Allah bagi sihat. Dan ada pandemik baru ni ramai yang hilang kerja. Subhanallah, ramai yang hilang kerja. Tapi kamu masih dapat kerja. Itu adalah kurniaan. Rezeki Allah bagi kepada kamu. Dan kalaupun kamu dapat kerja tetapi Allah ambil kesihatan, kamu lumpuh, kamu tak dapat pergi kerja, kamu tak ada gaji. Jadi, memang ada kaitan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala urusan dan apa yang kita dapat. Okey, diberi Allah. Kemudian Allah menggunakan ayat, siapa yang mahu memberi pinjaman kepada Allah, dahlah diberi Allah. Kemudian Allah menggunakan perkataan contohkan kita bagi 100. Pinjam. Padahalnya dahlah Allah yang beri. Lepas tu Allah menggunakan perkataan siapa yang nak beri pinjaman kepada Allah. Padahalnya kalau Allah dah beri, Allah boleh ambil bila masa. Dan soalannya bukanlah guna perkataan pinjam. Soalannya Allah dah beri, pulangkan. Soalannya begitulah. Allah yang beri 1,000, pulangkanlah 100. Contoh begitu kan. Tapi tidak. Allah pujuk kita dengan perkataan barang siapa kan yang mahu memberi pinjaman kepada Allah. Bila sebut pinjam, seolahnya bila pinjam akan dipulangkan semula. Betul kan? Bila pinjam akan dipulangkan semula. Dan biasanya kalau orang pinjam kita 100, orang tu akan pulangkan semula 100. Kecuali kalau siapa yang buat hutang riba lah. Tetapi Allah berbeza. Subhanallah. Dahlah duit, harta, rezeki Allah bagi. Lepas tu Allah gunakan istilah siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, menafkahkan hati jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak. Subhanallah. Dahlah bagi pinjam, lepas tu Allah balas pula dengan lipat kali ganda. Kalau 100, mungkin 1 juta, mungkin 2 juta nilai untuk dibalas oleh Allah di akhirat kelak. Bahkan biasanya orang yang kuat bersedekah, rajin bersedekah, banyak berwakaf, mereka yang juga Allah berikan kemurahan rezeki di dunia. Dunia lagi murah dari rezeki dia. Lapang rezeki dia. Tuan-tuan dia macam Allah sekalian. Hanya orang yang banyak bersedekah. Sebab apa lapang? Kadang kita kata, Ustazah, saya tengok orang tu kan kuat bersedekah tapi tak kaya-kaya pun. Kita kata orang yang kuat bersedekah tu, yang pertama dia kaya jiwa. Sebab apa? Dia tak rasa pun dia memiliki duit tu dan dia tak rasa pun sayang. Dia boleh beri tanpa dia fikir. Itulah orang kaya yang sebenar. Tapi orang yang ada duit 20 juta, 10 juta, 1 juta tapi nak beri berkira miskin. Miskin. Kan berkira. Bukankah orang kaya tu kan beri. Ui, kaya dia beri. Orang kaya itu memberi tanpa rasa memiliki, tanpa rasa sayang, tanpa rasa kekurangan. Subhanallah, itulah kaya yang sebenar. Kalau kita katakan, kayanya rumah dia besar, kayanya kereta banyak. Subhanallah. Tapi hutang banyak. Dia bukan orang kaya. Subhanallah. Tetapi ada orang yang kita tengok biasa je, rumah kecil, kereta kecil, tapi tak ada hutang, dia orang kaya. Bukankah orang yang berhutang tu orang yang susah? Kan? Bukankah orang yang berhutang itu orang yang walaupun kat rumah besar, pakaian bergaya tapi hutang banyak? Tetapi orang yang sebenar-benar kaya dan lapang itu adalah orang yang hidupnya tidak ada hutang. Walaupun hidupnya sederhana ataupun kita nampak dia susah. Kita tengok orang kampung, rumah kecil, kesiannya orang susah. Kita kata susah apa? Hati dia senang, dia tak ada hutang. Orang yang ada hutang ni hidup dan hatinya resah, gelisah dan tidak tenang. Termasuklah saya, tuan-puan sekalian. Okey, subhanallah. Jadi Allah menggunakan pinjaman dan pinjaman akan diganti dan digantikan dengan berapa ada dalam firman Allah, 70 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, dan yang ke-8 iaitu rezeki kerana berusaha. Syirah,
Rizki kerana usaha. Subhanallah. Rizki kerana usaha ni Allah berfirman dalam surah An-Najm. Surah An-Najm. Surah An-Najm ayat yang ke-39 hingga 41. Yang mana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud dan bahawasanya seseorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahawasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Subhanallah. Siapa yang berusaha, Allah bagi. Tak kira lah dia Muslim ke tak Muslim, dia taat Allah ke dia maksiat, dia seorang yang menyembah Allah ke menyembah berhala, kalau dia usaha, Allah bagi. Tapi ada juga kita berusaha tapi tak dapat. Kan, buat marketing usaha tak dapat. Kerana Allah nak berikan kita rizki yang lain. Rizki sabar, rizki bersaka baik, ataupun rizki yang tertangguh. Kan, kadang-kadang apa yang kita dapat hari ni hasil daripada usaha kita 10 tahun yang lepas. Yang masa kita usaha 10 tahun lepas tak dapat hasil. Masa tu tak dapat hasil, tak berjaya, bisnes pula bankrupt, kita sabar, kita redha masa tu. Tetapi akhirnya lepas 5 tahun, lepas 10 tahun, setelah kita lupakan dah, kita betul-betul redha dengan kehilangan tersebut. Lalu Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang mana kita buat bisnes hari ni terus menjadi. Allah terus beri ilham, Allah terus buka pintu-pintu rezeki tersebut. Sebab itu bersabarlah. Bila kita usaha tak menjadi, bila usaha tak nampak hasil. Sebab kadang-kadang diperam oleh Allah untuk tiba-tiba jadi sejumlah yang banyak dalam keadaan waktu yang singkat. Subhanallah. Dan di sini kita nak tuan-puan sekalian nak pergi balik kepada rezeki daripada hasil bernikah. Surah An-Nur ayat 32. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Okey, yang ni Ustazah nak duduk balik. Dah rasa macam makin pening lah pula rasa. Mungkin ada kadang-kadang kenapa Ustazah macam ngantuk, macam nak tidur je kan. Ya, sahabat-sahabat. Sebab baru saja lepas dah sebut kan, nanti kan memang juga sebut-sebut tu takut orang salah faham. Okay, minum air dulu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi macam pening sikit, keawangan macam tu. Baru lepas inject. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan kena check tau, sebab tak jelas. Faham tak? Dia punya marker tu patut yang gelap lagi. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita nak pergi kepada surah An-Nur ni. Kan, surah An-Nur yang disebutkan rezeki daripada isteri ni. Masya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan kahwinkanlah orang-orang yang masih bujang. Kat sini dek. Di antara kamu dan orang yang masih bujang di antara kamu dan orang-orang yang layak berkahwin dari hamba-hamba sahayamu. Yang lelaki, dua-dua saya ingatlah. Yang lelaki dan yang that's good. Dan kahwinkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kamu dan orang-orang yang layak berkahwin dari hamba-hamba sahayamu, yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan mampukan mereka dengan kurniaannya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, dalam ayat surah An-Nur ayat 32 ini jelas Allah akan memampukan mereka. Maksudnya kahwin. Orang yang kahwin ni kalau dia miskin, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurniaannya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, dalam hal ini saya nak berkongsi sikitlah pengalaman. Masya Allah. Masa saya nikah dulu umur 22, balik daripada Mesir terus nikah. Balik Mesir dalam bulan 9, bulan 11 nikah. 9, 10 bulan 11 nikah. Kan, belajar degree masa tu. Dan waktu itu suami sekarang kan, masa tu tunang lah kan, belajar di UTM Skudai, buat master masa tu, dan bidang dia lah chemical engineering. Dan waktu sama dia jadi researcher ni dapatlah sikit allowance kan, dalam allowance tu adalah dalam, saya tak silap saya, dalam 1,200 macam tu. Jadi kami pun bernikah dalam keadaan yang sangat sederhana, seadanya. Masya Allah. Keluarga saya pula yang memudahkan, keluarga yang memudahkan. Masya Allah. Mak ayah kami ni, asalkan lelaki itu baik, subhanallah, walaupun kalau ikutkan masa tu suami belum dapat kerja, tak ada kerja lah kan, sebab itu sambil-sambil belajar kan, diberikan peluang. Okey, itu bukanlah satu pekerjaan yang tetap, habis saja buat belajar terus habis, macam tu lah.
Jadi ketika itu kan, Masya Allah, bila mak ayah ni kan, dan bukan saya seorang yang begitu. Ada beberapa orang lagi adik-beradik saya yang bernikah sama belajar. Kan masih muda. Mak ayah bila ada, yang penting jumpa, mak ayah tengok akhlak baik, siasat sikit latar belakang, baik, terus mempercepatkan. Itu yang ada nikah umur 19, saya rasa ada yang paling muda, ada yang umur 20, kan saya umur 22. Tapi doa ibu ayah juga memudahkan supaya anak-anak ni cepat bernikah dan sebagainya. Okey, kami adik-beradik 10 orang, saya anak yang kedua. 9 orang dah nikah lah, tinggal yang bongsu tu Nabila, tengah belajar buat medik sekarang. Okey. Peringkat awal kan, sebenarnya kata-kata mak orang tua kan, kata tak apa, nanti ada rezeki orang nikah ni ada, rezeki orang berkahwin ni ada. Dia ada pro and cons lah, pro and cons. Kan ada juga ibu bapa yang menetapkan boleh nak nikah dengan anak tapi dah ready, siapkan dah rumah sewa, dah ada kawan-kawannya, dah ada kereta apa. Masa saya nikah memang tak ada apa-apa lah, maksudnya kereta ke apa ke semua tu tak ada. Dan bila kita dah mengandung contoh kan, kita mula risaukan, kan risau maksudnya untuk kos menerima anak dan sebagainya. Dan alhamdulillah ketika itu ibu ayah banyak membantulah, ibu ayah kan selalu telefon sebab tahu ni duit tak ada, tolak sewa, tolak itu, tolak ni, duit makan sebulan ada dalam 200. Memang tak cukup lah kan, 200 300 untuk duit makan sebulan. Jadi di situ kita belajar untuk berjimat, tapi rezeki tak pernah putus. Kan ada je orang bagi, jiran bagi makanan, begitu begini. Walaupun saya ingat masa tu, zaman tu memang semua mesin basuh orang dah guna, tapi kami belum mampu nak beli mesin basuh. Atika lahir barulah dapat beli mesin basuh. Kan, peti ais pun ada orang bagi, sofa pun ada orang bagi, rumah kecil je sewa. Kecil je, dapur pun tak ada. Masuk dapur memang tak ada dapur. Rumah yang kecil, orang kata rumah apa ya, dia tak ada dapur, dia cuma ada selekoh nak pergi tandas, situlah sikit tempat masak, macam tu kan. Seronok pula bila kenang. Makanan yang paling special lah Penang, sebab tak boleh dah harga tinggi lagi daripada tu. Tapi yang paling utama Allah beri rasa kecukupan, kekayaan kepada jiwa, dan rezeki yang tak disangka-sangka kerana kita redha dengan susah. Sebab apa? Kalau orang kata tak apa nikah nanti murah rezeki, tiba-tiba rezeki tak murah. Kan dari segi akal fikiran kita, maksud murah tu rezeki dibuka Allah ke dan sebagainya, rezeki banyak ke. Tapi tak ada. Contoh kan, mulalah kita menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab firman Allah ni, Allah akan mencukupkan, Allah akan memampukan. Jadi di situlah kita harus faham. Kalaulah kita tidak diberikan rezeki yang sehingga cukup, tetapi Allah berikan kita kecukupan, rasa cukup. Rasa cukup. Walaupun hari-hari makan nasi dengan kicap, tapi harmoni saja suami isteri. Kan, walaupun kita mungkin selalu makan sedap-sedap, lepas tu bila nikah kita diuji dengan kesusahan, tetapi subhanallah, Allah beri kita rasa kemampuan untuk hidup sederhana. Itulah yang akan mencukupkan. Jika bukan rezeki yang cukuplah mencukupkan kita, Allah mencukupkan hati kita untuk rasa cukup walaupun dalam kekurangan. Itu di antara rezeki orang bernikah. Ada dua lah, sama ada diberi kecukupan daripada dalaman ataupun kecukupan daripada luaran. Masya Allah. Namun saya ingatlah, kan setiap anak yang lahir tu mesti ada rezeki dia. Kan bila mengandung Atikah, okey, alhamdulillah encik suami dapat kerja. Bila mengandung Luqman pula, saya pula dapat kerja. Walaupun tak berusaha sangat pun, saya tak rancang nak kerja. 2 tahun saya jadi isteri rumah, saya tak nak bekerja. Bila mengandung Sarah, dapatlah suami tu naik pangkat. Contoh kan, naiklah sikit pendapatan dia. Lepas tu bila mengandung, sehingga kan kami kata, ya Allah, setiap anak ni Allah tetapkan rezeki, kan Allah tingkatkan, Allah lipat gandakan rezeki, melimpah ruah. Bukan melimpah ruah banyak sangat, tapi kan cukup. Kan cukuplah untuk kita mempunyai kehidupan yang baik. Tapi kena yakin, walaupun ada orang kata, mengandung, beranak, tak sudah-sudah, lagi-lagi masa saya nak berhenti kerja. Memang ada suara yang mengatakan, dah lah baru nak stabil apa, berhenti pula dan sebagainya. Tetapi Masya Allah, bukan kata-kata tu kita terus tolak, tapi jadikan kita semangat untuk mencari rezeki. Jadi rezeki daripada perkahwinan ataupun daripada pasangan ini, Masya Allah, dia saya perhatikan datang daripada dua sebab. Kalau kita kata isteri penarik rezeki, saya bukanlah tak bersetuju langsung. Saya kata ya betul. Tapi sebab paling utama, subhanallah, sebab paling utama yang dikatakan rezeki isteri tu penarik rezeki ialah yang bukan sebab isteri, sebab suami. Bagi saya sebab suami. Sebab bila suami ni dia akad nikah, dia telah ijab kabul,
ijab qabul kan, adanya apa ni, ijab qabul ni ada kita sebut apa ni, perjanjian ataupun akad nikah tu kan, mengalihkan tanggungjawab yang selama ini menanggung nafkah semua adalah ibu ayah, sekarang dah beralih menanggung nafkah dan keperluan wanita ini kepada suami, kepada lelaki. Selama ini ibu ayah murah rezeki, Allah beri rezeki melalui ibu ayah untuk anak-anak. Sekarang dah berpindah tangan pula kan, sebab wanita ini sentiasa ditanggung. Masa kecil sampailah dia umur sebelum nikah, dia sentiasa ditanggung oleh ibu ayah. Lepas nikah ditanggung pula oleh suami. Jadi bila dah berpindah tu, bermaksud perantaraan rezeki yang sebelum ini ibu ayah dapat daripada Allah melalui anak, dia berpindah pula kepada tangan suami. Jadi isteri ni kan, bila suami ni sanggup menanggung tanggungjawab, memegang tanggungjawab ini, maka suami ini diberikan Allah rezeki. Subhanallah, selama ni dia bekerja untuk perut dia je. Tiba-tiba lepas itu dia sanggup bekerja untuk 2 perut. Lepas tu untuk banyak lagi perut anak-anak. Jadi asbab suami lelaki yang bertanggungjawab ini, lelaki yang baik ini, lelaki yang sanggup memikul amanah ini, maka Allah murahkan rezeki untuk suami ni. Jadi pertama, yang kata isteri penarik rezeki, saya suka mengatakan ia datang daripada sikap suami itu sendiri, yang sanggup memikul amanah yang berat, yang sanggup menjaga seorang anak perempuan orang lain ni kan. Sebab apa kita tahu, memang ada hikmah dia. Walaupun kita kata sian kan ustazah, mak ayah susah payah besarkan, bila sampai umur tertentu kan berpindah pula pada orang lain pula yang dapat kelebihannya kan. Dah lah susah payah besar didik kan, habiskan duit, tiba-tiba suami pula yang perlu diutamakan, dimulia-muliakan. Sahabat-sahabat, masa anak tu dah umur 20, dah umur 25, mak tu umur dah berapa masa tu agak-agak? Bukan ke mak tu dah umur dekat 50, dah umur 40 lebih 50. Jadi sebenarnya Allah buat tu dah sempurna baik dah. Allah tidak menzalimi ibu bapa ni, dah susah payah. Sebab apa? Allah nak supaya ibu ayah ni rehatlah pula daripada uruskan anak. Rehatlah pula uruskan anak. Umur anak dah 20 lebih, biar orang lain pula uruskan, biar suami pula uruskan, biar isteri pula uruskan. Sama-sama mereka pula menguruskan kehidupan mereka. Jadi waktu ini ibu ayah sepatutnya dah boleh rehat. Banyak doakan untuk anak-anak supaya bahagia, tenang kan, supaya ketika itu ibu ayah boleh fokus pula pada diri sendiri kan. Kalau anak tu umur 30, 40, 50 masih lagi perlu bertanggungjawab kan, bagaimanalah ibu dan bapa ni kan nak rehat, nak ada me time, nak waktu bersendiri, nak pergi mana-mana, nak pergi umrah kan, nak pergi jalan, nak pergi sana sini dan sebagainya. Jadi apa yang Allah aturkan tu dah cantik, dah indah sangat dah. Okey, subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masya-Allah. Jadi rezeki daripada isteri ni kan, yang mana tajuk kita ini adalah isteri penarik rezeki, adalah yang pertama asbab nikah tu, suami sanggup bertanggungjawab, Allah bagi rezeki kepada suami. Yang kedua, betul daripada isteri itu sendiri. Bukannya yang beri rezeki, kita kena faham penarik ni asbab saja. Apabila isteri ini selalu mendoakan suami dia dan redha, masuk redha tu, ya Allah, suamiku cari rezeki, murahkanlah rezekinya ya Allah. Ya Allah, suamiku keluar cari rezeki, ya Allah, lindungilah daripada segala mara bahaya. Ya Allah, berikanlah dia sehat tubuh badan, kekuatan ya Allah. Kan isteri ni, doa isteri buat suami ni, subhanallah, antara doa yang makbul. Subhanallah, doa yang makbul. Kan dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari tiada naungan melainkan naungan Allah, iaitu mereka yang saling berkasih sayang kerana Allah. Ini contoh suami isteri yang saling berkasih sayang. Isteri suami nak keluar, yang abang nak keluar dulu ni cari rezeki, doakan ya, salam isteri ni dengan suami, bang saya doakan awak selamat pergi dan selamat balik, InsyaAllah saya akan jaga diri saya dan anak-anak kat rumah ni. Subhanallah, suami kat tempat kerja kejap telefon, yang awak macam mana, okey tak? Okey. Anak-anak macam mana? Okey. Awak janganlah tak rehat kan, rehatlah juga. Jangan lupa dah makan belum? Dah. Solat jangan lupa awal waktu. Ya Allah, kalau macam ni kan, semua orang nak kan suami yang macam ni, semua orang nak isteri yang macam tu. Ya. Subhanallah, perkara begini perlu diusahakan dan boleh berubah.
Ada orang kata Ustazah dah nasib kan dapat suami mulut, tak boleh ada mas. Kalau bercakap tu kan macam mas nak keluar tu, yang tak bercakap tu takut mas keluar. Mulut tak nak tanya khabar, tak nak apa. Lepas tu saya kata, encik, isteri ni memang suka kalau kita tanya khabar, mesej-mesej sikit. Lepas tu suami ni kata, dah memang saya macam ni Ustazah, saya memang pendiam. Keluarga saya cuma pendiam, 7 keturunan semua pendiam. Kan dah jawab macam tu. Saya kata, encik, semua benda boleh berubah, yang tak boleh berubah ajal. Kemudian rupa paras tak boleh berubah, kan? Suara tak boleh berubah. Mata, hidung, mulut semua tu memang tak boleh berubah. Tapi perangai boleh berubah. Jangan salahkan keturunan. Kalaulah encik tahu isteri suka, kalau encik tulis mesej I love you, I want you, isteri dah cakap tu serang dah, saya suka kalau awak tanya saya khabar tengah awak kerja tu. Dah tahu isteri suka, apa salahnya kita buat? Masya Allah. Sama juga dengan isteri. Masya Allah, sama juga dengan isteri. Kan? Saya dulu pun dia rumah tangga. Kadang-kadang masalah macam ni je tuan-puan sekalian. Ustazah, saya ni daripada kecil sampai besar, sampai universiti. Kan, mak saya semua uruskan. Kan, saya memang tak reti sangat masak-masak ni. Suami saya kena terimalah saya seadanya. Macam tu kan. Saya kata amboi-amboi puan nak kahwin tapi tak nak berubah. Kan daripada bujang sampai ke kahwin tu dah berubah status. Sebelum ni anak orang, sekarang isteri orang. Kan, subhanallah. Jadi kita tak boleh buat alasan kita tak biasa, memang semuanya mak yang uruskan apa semua. Jadi benda boleh berubah, kena ubah. Macam itulah. Sebab itu kadang-kadang perkara yang sebegini salah guna ayat. Ni macam bebel lah pula kan. Salah guna ayat. Ayat apa? Terimalah saya seadanya. Beginilah saya seadanya. Kan, sebagaimana saya terima kekurangan awak, terimalah kekurangan saya. Subhanallah. Tuan-puan dan mata Allah sekalian. Boleh guna ayat tu dan perkara yang tak boleh diubah. Macam inilah rupa saya, macam inilah warna saya, macam inilah suara saya memang bila keluar je petir terus. Betul ke ada orang macam tu kan? Subhanallah. Tapi kalau bab sikap, bab akhlak boleh berubah. Saya kadang-kadang kalau bab runding cara kaunseling ni, orang lelaki lah kan, dia memang dia ego sikit, nak terima bahawasanya dia boleh berubah. Masya Allah. Kalau bukanlah saya cerita keburukan kan, orang lelaki kot hampir sama kot semua kan, dia tak reti nak memuji. Mungkin ada orang lelaki yang pandai muji, yang tu rare lah. Tapi saya rasa suami saya pun samalah, bukan pandai sangat memuji. Jadi sebab saya ni sukalah dihargai dan sukalah dipuji. Panggil perempuan kot ya, bukan semualah, tapi hampir semualah kan, siapa tak suka. Jadi kita ni kena bantu dia untuk memuji kita. Macam tu. Terus serang, tak payah nak nyimpan-nyimpan dalam hati. Seronoknya kalau suami puji, cakap dalam hati. Lepas tu tiba-tiba suami tak hargai, awak ni kan tak pernah nak hargai saya. Suami tiba-tiba blur. Dah kenapa tiba-tiba ni? Rupanya terpengaruh tengok cerita drama tadi, ada suami dia beli bunga kan. Tiba-tiba kita rasa macam feeling rasa tak suami kita tak romantik. Subhanallah. Sebab orang perempuan ni dia macam ada benda yang dia nak tapi dia tak nak cakap. Saya jenis yang cakap, bang saya suka tau kalau awak balik awak puji rumah kemas. Okey. Kadang-kadang dia lupa, bang rumah kemas. Okey. Kemasnya rumah bagus. Macam tu kan. Bang, awak perasan tak saya pakai lawa sikit? Baru perasan. Kadang-kadang orang lelaki dia tak perasan macam kita. Kita ni kan, subhanallah, suami lambat 10 minit pun semua buat kira. Bang, kenapa awak lambat 10 minit? Awak jam jam. Tapi tadi saya tengok Waze macam tak ada jam, jalan lancar kalau lagi pejabat awak. Sudah, perempuan teliti. Subhanallah kan. Jadi lelaki tak boleh lari. Tadi borak sekejap, tak perasan masa. Macam tu lah kan. Perempuan dia perasan kalau suami dia beza sikit. Wow, trim rambut. Wow, ni orang lelaki kadang dia tak perasan pun kita melawar sikit. Pakailah merah macam mana kadang-kadang tu lah kan. Tiba-tiba pakai gincu, tiba pakai bedak, dia tengok sebab macam tu lah. Jadi kita kadang kena cakap, bang, saya kan lawa sikit ni, pujilah. Macam tu. Tak ada masalah tuan-puan sekalian, terus terang. Kita kadang-kadang bukan kecewa dengan pasangan, kita kecewa dengan harapan yang kita bina, expectation sendiri. Lepas tu bila suami kita kurang peka kan, jadi kita kena bantulah dia menjadi orang yang peka. Macam tu je lah kan, supaya tak banyak lah titik perpecahan. Seronok lah sikit kan, kita borak-borak sikit, minta maaf ya. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian.
Yang saya nak sebutkan di sini ialah kasih sayang kerukunan dalam rumah tangga. Tak salah kalau kita berubah, kita buat perubahan untuk menggembirakan hati pasangan. Walaupun bukan diri kita yang macam tu. Bukan kita ni mulut yang ramah, yang suka muji. Tapi sebab kita tahu pasangan suka, kita berubah. Tak salah, subhanallah. Dan janganlah buat alasan terima saya seadanya menyebabkan kita ni buat alasan tak nak berubah. Ayat dia, terimalah saya seadanya. Kan saya memang macam ni, pemalas. Macam tu kan. Dah memang pemalas. Memang dilahirkan pemalas. Sebab itu, terimalah saya seadanya. Tengok kebaikan yang ada yang lain. Walaupun saya pemalas, tetapi saya pandai masak. Walaupun saya pandai je tapi malah masak, pandai je. Walaupun saya pemalas, tetapi saya smart. Contohlah, dia begini ya, jangan kita buat alasan untuk tidak mahu mengubah sesuatu yang buruk dengan menyebut-nyebut kebaikan. Subhanallah, Allahu Akbar. Pasangan saling membantu untuk berubah jadi lebih baik. Dan bila pasangan tegur keburukan kita itu, bukan bermaksud pasangan cari keburukan kita. Tapi itulah proses pasangan ini melengkapkan diri kita. Subhanallah. Saya dah kahwin 16 tahun. Bukan baru, bukan lama, bukan baru. Macam tengah-tengah lah, umur 16 ni remaja kan. Masih selalu ditegur oleh suami. Dan saya pun masih selalu menegur suami. Sentiasa saling menegur. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan kita ni orang perempuan kalau dah kena tegur sentap. Kan? Sentak rasa macam tak boleh nak terima, diam dulu apa semua. Kadang tahu kita salah, cepat-cepat minta maaf dulu. Saya minta maaf sangat-sangat. Sebab lagi terasa kalau suami yang tegur dulu. Masya Allah. Kadang-kadang nak tegur suami tu, baca doa dulu. Bukan jampi ya. Baca, Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Supaya tak berlakunya salah faham. Masya Allah, subhanallah. Ya, yang kata betul Ustazah, kita gembirakan orang lain, kita pun automatik akan rasa happy. Betul. Sesak nafas kejap bila ditegur. Betul Ustazah. Betul. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi kadang ego kan kita. Saya perasan saya pun ada ego saya. Ego kadang tu bila nak ditegur oleh suami tu kan. Jawab juga. Padahal tahu, sedar. Subhanallah. Padahal mulut tu kalaulah boleh jawab terus, saya minta maaf, saya memang salah. Oi, rasa tu kan naik dia punya kembang bila nak sebut, ya saya tahu saya salah, minta maaf tu. Punya sebab ego yang ada dalam diri. Tapi kalau berjaya tunduk tu, kita akan rasa macam tenang, kita rasa macam lapang. Subhanallah, Allahu Akbar. Okeylah muslimin muslimat, masa kita pun dah habis. Mudah-mudahan perkongsian pada hari ini diberikan share doa yang baik before nak menegur. Betul. Doa itu adalah doa Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa nak menegur Firaun, nak beri nasihat pada Firaun, Allah perintahkan Nabi Musa supaya pergi beri nasihat kat Firaun. Suami kita bukanlah macam Firaun, kan? Maksudnya adalah perangai tak elok tu. Tapi ni Nabi Musa ni Allah suruh pergi bagi nasihat kat Firaun tu. Yang zalim, yang ngaku Tuhan, yang kejam, yang bunuh rakyat, yang dera rakyat. Allahu Akbar. Dan masa itu, dan Nabi Musa ini, dia punya bicara, dia tidak petah. Tak petah sangat bercakap nak susun ayat. Lalu dia meminta, ya Allah, benarkanlah, kan, kurniakanlah, berikanlah aku bersama dengan saudaraku Harun. Kerana Harun itu lebih petah berkata-kata. Lebih pandai bercakap. Ayah saya nama Harun. Memang betul lah ayah saya tu petah bercakap. Tapi bukanlah kata nak berkaitan, tapi nama kadang ada kaitan kan. Ayah saya juga penceramah. Bila cakap tu kan pandai je kan. Jadi bakat saya tu kadang-kadang ada daripada ayah, ada juga daripada mak. Subhanallah. Jadi apa yang Allah ajarkan, ilham yang Allah beri kepada Nabi Musa AS bila nak pergi jumpa Firaun ni. Subhanallah, bila nak jumpa Firaun nak bagi nasihat ni, doanya adalah Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri. Permudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatam min lisani. Bukakanlah belenggu yang mengikat lidahku. Yafqahu qawli. Agar dia memahami kata-kataku. Memang tepat sangat. Sebab apa kadang-kadang tu kita ni nak cakap lain tapi tak pandai susun ayat, jadi suami salah faham. Dah jadi bergaduh. Kita kadang nak cakap lain kepada bos kita, dah salah faham. Nak cakap lain kepada kawan kita, dah salah faham. Nak cakap lain kepada adik-beradik, kepada mak ayah, kepada ni. Minta dengan Allah. Rabbi syrah li sadri.
Subhanallah, kadang saya nak cakap sesuatu dengan mak pun baca doa ni ulang banyak kali supaya mak tak salah faham kan, supaya siapa-siapa ni. Jadi ayat itulah yang Nabi Musa minta dengan Allah. Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Kita yang nak bercakap nak nasihat orang ni kena lapang dada dulu. Sebab apa, kadang-kadang beri nasihat ni sentap lebih daripada yang memberi nasihat. Contohlah kita kata, dek akak nak tegur sikit ni. Pasal ni. Orang yang tegur tu terus jawab. Apa, akak ingat akak tu baik sangat ke? Terus sentap mak. Macam tu kan. Sentap tu bila dah kena cakap macam tu, oh kau yang tegur aku ni, kau ingat kau tu bagus sangat. Terus sentap, tak lapang dada, terus marah. Orang nak tegur tak nak terima. Yang penting saya dah tegur, saya dah lepas. Kalau esok-esok merangkak, panjang lebar lah pula. Sebab itu orang yang menegur ni kena lapang dada dulu, menerima apa jua feedback ataupun apa jua maklum balas yang diberikan oleh orang yang kita nak tegur. Sebab mungkin orang yang menegur, orang yang kita tegur tu tak bersedia, lalu dia reflect marah dulu. Jadi kita kena lapang dada. Sebab itu doa Rabbi syrah li sadri, Allah lapangkan dadaku, wa yassir li amri, pemudahkanlah urusanku, walau nuqyatan min lisani, bukakanlah belenggu yang mengikat lidahku, yafqahu qawli, agar mereka memahami apa yang aku nak perkatakan. Kata yang baik-baiklah. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, masya-Allah. Mudah-mudahan tajuk yang nak disampaikan tu sampailah kan, walaupun macam menyentuh secara tak langsung, tapi kita kupas bab rezeki. Betul, bila kita jaga kerukunan rumah tangga, kita bertanggungjawab, suami bertanggungjawab memberi nafkah kepada isteri, Allah akan murahkan rezeki. Subhanallah, Allahu Akbar. Kisah pendek, minta maaf saya nak cerita juga, ni kisah benar kawan saya. Dia kerja lawyer, lepas tu bila dah nikah, suami dia suruh berhenti kerja. Suami dia kerja biasa saja. Kerja biasa yang gaji jauh lebih rendah. Tapi suami ni kata apa pada dia? Dia kata izinkan dia untuk bertanggungjawab sepenuhnya kepada dia. Untuk memberi nafkah keperluan. Dan isteri ni sanggup. Bermula dengan kehidupan yang sangat sederhana. Duduk rumah pangsa yang tinggi. Kan naik, saya pergi rumah dia, ya Allah lelah saya rasa. Tingkat 3 ke tingkat 4. Dengar dia anak kecil-kecil. Kat rumah bila pergi, basuh tangan kain. Hidup sangat sederhana. Padahalnya asalnya dia dah kerja peguam, dah ada jawatan yang baik, dah ada gaji yang baik. Tapi dia kata Asma, saya redha, masya-Allah. Dan memang suami berusaha sungguh-sungguh cari rezeki untuk mencukupkan nafkah untuk saya dan anak-anak. Walaupun sederhana sangat, rumah kecil, tapi saya tengok dia sangat bahagia, sangat tenang. Suami dia kata boleh dia nak bekerja semula selepas suami ini dah mampu memenuhi semua nafkah. Maksudnya dah sempurna. Maksudnya tempat tinggal yang baik, ada kenderaan yang baik. Dan waktu dia memula kahwin tak ada kenderaan. Balik kampung naik bas. Kan? Kejap balik kampung suami naik bas. Tak ada kenderaan. Tak ada kereta walaupun ada anak-anak ni. Dan dia tak pernah menyalahkan suami kan. Ataupun marah, tak puas hati dengan kehidupan. Allah beri dia rasa cukup. Bahagia, hidupnya tenang. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan daripada itu Allah murahkan rezeki suami ni. Sebab peniat suami ni nak menanggung nafkah, nak menjalankan tanggungjawab amanah yang dia pikul. Subhanallah, akhirnya Allah murahkan rezeki suami. Saya tengok satu-satu rezeki dapat. Satu-satu rezeki dapat. Subhanallah, dan rezeki yang barakah dan membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam rumah tangga mereka. Masya Allah. Maksudnya, kalaulah seorang suami yang nak bertanggungjawab betul-betul, isteri ni kena bersedia. Bukannya kata, bang, awak ni kan, kalau awak bagi saya semua cukup, awak bagi saya itu, awak bagi rumah yang selesa, barulah saya berhenti kerja. Tak, isteri yang solehah ini bila dia faham, bila hasrat suami nak menanggung semua ni, dia sanggup untuk menerima seadanya pemberian suami. Berdasarkan gaji saya, kita duduk rumah yang tinggi kat atas langit dulu ya. Sementara beberapa tahun ni kita balik dengan bas. Isteri terima seadanya. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Sebab apa? Kita memang dalam hal ini perlu bertolak ansur dan tak boleh memaksa. Suami beri, dan Islam sendiri memerintahkan suami ini memberi mengikut kadar kemampuan. Bukan mengikut kadar permintaan isteri. Bukan mengikut kadar kehendak isteri. Tetapi kadar kemampuan semampunya. Bukan sekadar kemampuan tu, sekadarnya dalam keadaan malas-malas cari rezeki, tidak. Tetapi dengan bersungguh-sungguh, dan itu hasil yang didapat
dan dia sebenarnya dah dikira walaupun hanya makan nasi telur kicap saja kan. Sebab itulah kadar yang mampu, dia dah dikira menjalankan tanggungjawab dengan sempurna, dan insya-Allah rezekinya akan murah dan barakah. Alhamdulillah muslimin muslimat, sekali lagi sebagai penutup, marilah sama-sama kita melakukan infak kepada pihak penganjur kita, iaitu kepada Masjid Bandar Diraja Kelang Selangor melalui akaun masjid 562-469-323653, 562-469-323653, Masjid Bandar Diraja Kelang Utara. Mudah-mudahan sedekah ini menjadi saksi daripada masyarakat kelak, junnah menjadi perisai daripada api neraka. Mohon maaf salah dan silap, kekurangan dan sebagainya. InsyaAllah berjumpa lagi dalam kuliah pagi besok, dalam kuliah Aikim bertajuk Tawa Gembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim.